Seorang penduduk di sebuah kawasan perumahan di Subang Jaya terdengar suara jeritan dari rumah jirannya. Polis kemudian dihubungi untuk melaporkan keadaan yang mencurigakan itu. Tidak lama kemudian, polis pun datang ke rumah tersebut dan bertanyakan kepada pembantu rumah itu, "Kenapa tangan awak ada darah?" Pembantu rumah menjawab, "Tangan luka sikit masa tengah sembelih ayam. Ayam sebenarnya tiada pun di dapur untuk disembelih." Apa yang terjadi sebenarnya? Pada pagi 14 Ogos 2001, si isteri menghantar suaminya ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Suaminya perlu terbang ke Kota Baru Kelantan atas urusan perniagaan. Pada petang hari yang sama, iaitu ketika si suami masih lagi berada di Kota Baru, dia menerima satu panggilan telefon dari setiausahanya. Dia dimaklumkan yang ada polis datang ke rumahnya. Polis peronda datang ke rumahnya setelah menerima aduan daripada jiran tetangga yang mendengar suara orang menjerit. Suara itu seakan-akan seperti ada pertengkaran yang sedang berlaku. Kerana risau dengan keadaan isterinya, si suami dengan pantas menghubungi isterinya, tetapi panggilan tersebut tidak dijawab. Selepas itu, si suami pula cuba menghubungi ke nombor telefon rumahnya dan panggilan tersebut dijawab oleh pembantu rumah. Dia pun terus bertanyakan ke mana isterinya pergi kerana panggilan ke telefon bimbit isterinya tidak dijawab. Pembantu rumah kemudian menjawab, "Dia keluar pak, tiada di rumah." Si suami bertanya lagi, "Polis ada lagi ke di luar pagar rumah?" Pembantu rumah pun menjawab polis sudah pergi. Si suami bertanya lagi untuk kepastian apa yang terjadi di dalam rumah. Pembantu rumah menjawab, "Saya terluka di tangan pak masa tengah sembelih ayam." Pada ketika ini, si suami dapat mendengar pembantu rumahnya bercakap dengan nada yang tenang. Selepas itu, si suami menyuruh pembantu rumahnya ke klinik untuk dapatkan rawatan, tetapi pembantu rumahnya itu menolak. Pembantu rumah mengatakan yang lukanya sudah berhenti berdarah. Kerana masih lagi risaukan tentang isterinya, si suami kemudian menghubungi rakan karibnya dan meminta bantuan rakannya itu supaya pergi ke rumahnya untuk memastikan rumahnya dalam keadaan baik. Dia juga berpesan kepada rakannya itu supaya membawa pembantu rumahnya ke klinik jika luka pembantu rumah tersebut masih teruk. Tidak lama kemudian, rakan si suami tiba di luar pagar rumah. Dia cuba untuk masuk ke dalam rumah tetapi dihalang oleh pembantu rumah. Dia kemudian menghubungi rakannya itu dan menyatakan yang pembantu rumahnya tidak bagi dia masuk ke dalam rumah. Ketika masih dalam talian, telefon diserahkan kepada pembantu rumah dan si suami kemudian menyuruh pembantu rumahnya itu supaya membuka pintu pagar utama. Ketika berada di luar pekarangan rumah, rakan si suami ini mendapati kereta milik isteri rakannya itu berada di garaj. Adakah ini bermaksud si isteri masih lagi berada di dalam rumah dan tidak keluar? Ketika rakan si suami sedang menuju ke pintu rumah, dia bertanyakan kepada pembantu rumah ke mana isteri rakannya itu. Untuk makluman, ketika soalan ini ditanya kepada pembantu rumah, si suami masih lagi di dalam talian dan dia dapat mendengar perbualan antara rakannya dan pembantu rumahnya itu. Respon dari pembantu rumah hanya diam sahaja dan tidak menjawab soalan tersebut. Pada ketika ini, rakan si suami dapat melihat ada banyak kesan darah pada tangan pembantu rumah tersebut. Pembantu rumah hanya mengulangi jawapan yang sama, iaitu darah itu disebabkan dia menyembelih ayam. Dalam masa yang sama, si suami masih lagi cuba beberapa kali menghubungi telefon bimbit isterinya, namun masih juga tidak dijawab. Ketika rakan si suami melangkah masuk ke dalam rumah, dia dapat melihat ada tumpukan darah di atas meja di ruang tamu. Dia terus menjerit, "Where are you?" Rakan si suami percaya dan yakin yang si isteri ada di dalam rumah. Rakan si suami mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena di dalam rumah tersebut. Pembantu rumah yang pada ketika itu sedang mengekori di belakang rakan si suami hanya diam membisu. Rakan si suami kemudian terlihat pintu tandas di tingkat bawah rumah sedikit terbuka. Dia cuba untuk pergi memeriksa ke dalam tandas tersebut tetapi dihalang oleh pembantu rumah secara tiba-tiba. Pintu tandas itu cuba dibuka sebanyak 2 kali, namun sebanyak 2 kali itulah dihalang oleh pembantu rumah tersebut. Kerana merasakan ada sesuatu yang tidak kena, rakan si suami kemudian menghubungi semula rakannya itu. Ketika masih dalam talian, rakan si suami terus menolak pintu tandas berkenaan.
Alangkah terkejutnya dia apabila melihat isteri rakannya itu terbaring dalam keadaan berlumuran darah. Mangsa pada ketika itu hanya memakai baju tanpa lengan dan berseluar pendek. Muka mangsa pula dalam keadaan menghadap ke lantai tandas. Si suami terus dimaklumkan hal tersebut dan memaklumkan isterinya sudah lagi tidak bernafas. Bayangkan wajah isteri yang dilihat ketika menghantarnya ke lapangan terbang. Rupa-rupanya itu adalah saat terakhir mereka bersama. Rakan si suami tadi terus bertanya kepada pembantu rumah, sudah berapa lama ini jadi? Pembantu rumah dengan selamba menjawab, 1 jam. Selepas itu, pembantu rumah mula mengundurkan diri dan cuba untuk melarikan diri, namun dapat dihalang oleh rakan si suami. Dia menjerit ke arah pembantu rumah itu dan menyuruhnya masuk semula ke dalam rumah. Pembantu rumah kemudian masuk semula ke dalam rumah dan duduk di atas sofa. Tanpa membuang masa, rakan si suami terus menghubungi pihak polis untuk melaporkan hal kejadian tersebut. Setibanya polis di lokasi kejadian, rakan si suami diarahkan supaya berada di luar rumah oleh pihak polis. Pihak polis kemudian mula melakukan siasatan mereka. Polis mendapati terdapat 2 bilah pisau di dalam tandas berkenaan. Berkemungkinan pisau itu digunakan untuk membunuh mangsa. Mayat mangsa kemudian dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang untuk dibedah siasat. Mangsa disahkan meninggal dunia kerana mengalami pendarahan yang banyak. Disebabkan tiada orang lain yang berada di tempat kejadian pada ketika itu, pembantu rumah telah disyaki membunuh mangsa. Pembantu rumah yang bernama Herlina Trisnawati, 18 tahun, seorang warga negara Indonesia berasal dari Surabaya, telah didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh majikannya yang bernama Sun Le Chuan, 32 tahun, di dalam sebuah rumah 2 tingkat di Jalan USJ 4/2 UEP Subang Jaya kira-kira pada jam 3 petang. Tertuduh boleh digantung sampai mati jika didapati bersalah. Ketika di dalam mahkamah, Herlina menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada hari kejadian. Pada pagi kejadian, tertuduh ditegur oleh mangsa kerana dikatakan lambat menyiapkan kerja rumah. Tertuduh juga dikatakan lambat mencuci tandas di tingkat atas. Bukan itu sahaja, pada pagi itu juga dia dimarahi mangsa kerana tidak pandai panaskan kari ikan. Mangsa memarahinya pada pagi itu dengan menyebut, "Emak mati bodoh." Pada sebelah petang pula pada hari kejadian, mangsa tidur di atas sofa di ruang tamu. Ketika sedang tidur itulah tertuduh mengambil kesempatan. Tertuduh sebenarnya ingin melarikan diri dari rumah majikannya itu. Kerana tertuduh mahukan mangsa pengsan, dia mengambil anak lesung batu di dapur dan kemudian bertindak memukul di bahagian belakang tengkorak mangsa. Tertuduh memberitahu mahkamah bahawa dia mendapat idea untuk memengsankan mangsa dengan cara tersebut kerana dia pernah menonton aksi sebegitu di dalam cerita di televisyen. Tertuduh berkata kalau pukul tengkorak akan pengsan, tetapi puan tak pengsan pun. Puan pergi ke dapur dan ambil pisau. Pada ketika inilah tertuduh bergaduh dengan mangsa. Mangsa akhirnya rebah dan diheret ke tandas. Tertuduh menambah, "Saya setuju saya geram dengan dia. Saya benci dia. Saya kerja dengan dia selama 3 bulan. Tetapi saya tidak pukul dia dengan kuat guna lesung. Saya tidak tahu kenapa saya heret dia masuk ke dalam toilet. Saya tidak berniat membunuh dia." Bukti pakar patologi forensik diperlukan untuk membuktikan adakah benar atau tidak kenyataan yang diberikan oleh tertuduh di mahkamah. Berdasarkan bukti pakar, Herlina sebenarnya mempunyai niat membunuh majikannya itu. 2 bilah pisau yang dijumpai di dalam tandas, kedua-duanya digunakan untuk menikam mangsa. Sebelum itu, pisau tersebut dibasuh oleh tertuduh dan disimpan di dalam laci dapur. Pisau itu kemudian diambil semula selepas tertuduh mengetuk kepala mangsa dengan menggunakan lesung batu. Kesan kecederaan pada badan mangsa pula menunjukkan mangsa diserang secara bertubi-tubi. Mangsa sebenarnya tidak memegang apa-apa senjata untuk mempertahankan dirinya sendiri. Persoalannya, kenapa tertuduh perlu memukul mangsa dahulu sebelum melarikan diri, sedangkan pada ketika itu mangsa sedang tidur di atas sofa dan ini membuatkan tertuduh boleh melarikan diri dengan mudah. Pakar patologi forensik menambah, daripada luka-luka yang didapati pada tubuh mangsa, mangsa mengalami kecederaan secara bertubi-tubi. Kami menyebutnya sebagai kegilaan membunuh.
Kegilaan membunuh digunakan dalam perubatan forensik untuk pembunuhan berlebihan. Kami tidak tahu yang mana kecederaan pertama dan terakhir. Melihat kepada keseluruhan fakta kes, tertuduh disabitkan dengan kesalahan membunuh mangsa dan dikenakan hukuman gantung sampai mati. Tiada provokasi yang dapat dibuktikan dibuat oleh mangsa sebelum tertuduh bertindak untuk membunuh. Cara mangsa dibunuh pula amat kejam sekali. Untuk makluman, ketika kejadian ini berlaku, hanya mangsa dan tertuduh sahaja berada di dalam rumah tersebut kerana pasangan suami isteri ini tidak mempunyai anak. Ada beberapa sumber yang mengatakan mangsa ditikam sebanyak 18 kali di tengkorak dan leher mangsa juga hampir putus. Sumber juga mengatakan yang tertuduh selalu mengalami penderaan fizikal dan lisan dari mangsa sebelum insiden menyayat hati ini berlaku. Namun layanan suami mangsa kepada tertuduh berbeza dari isterinya. Tertuduh dilayan baik oleh suami mangsa selama dia bekerja di rumah tersebut.